InsyaAllah kita akan terus menyambung di antara yang akan saya bawa sikit pada hari ini tentang larangan dan ihram. Kemudian kita akan teruskan dengan uraian lanjut kaedah bagaimana cara melaksanakan haji tamattu. Penting kita dah kena ramuan, sekarang kita nak gabung, kita nak balik kepada kesimpulan, iaitu rumusan seterusnya kaedah cara melakukan haji secara tamattu. Ya, baik ya. Jadi sebelum itu seperti lazimnya kita bertalbiyah. Ya, insyaAllah mari kita sama-sama bertalbiyah. Semoga insyaAllah menjadikan suatu kebiasaan bagi kita nanti. Apabila kita sudah berada di ihram, kita akan terbiasa dengan talbiyah. Ikut saya ramai insyaAllah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Dan kita seterusnya kita masuk kepada sedikit bab larangan. Saya dah cerita habis dah pada minggu sudah. Tinggal lagi kita nak tunjuk gambar contoh ya. Jadi larangan semasa ihram tentang orang perempuan pemakaian kain telekung yang menutup muka, dahi dan dagu, begitu juga yang seumpamanya seperti ubat tampal lekat di kawasan muka ya, dalam keadaan yang besar saiz tidak dibolehkan. Ni dah lebih ni ya. Kalau kita perhati balik dia punya keadaan di sini nampaknya dia lebih besar ya. Itu yang tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan sekali. Tu nampak tu? Dia tutup lebih dah masuk pipi dah tutup lah. Dagu dah naik ke atas Ini ihram ni tak boleh. Ya, dia kena buka muka dia buka tu kena buka. Itu di antara yang kita kena faham perempuan ingat kena buka muka, pipi kiri kanan tu kena nampak. Ya, dagu masabah juga jangan tutup. Ni tutup dagu ni tak boleh, salah ya. Sekiranya ubat tampalan lekat yang bersaiz kecil ada diperbolehkan wanita sahaja. Tentang ni cermin mata pula ni. Ni cermin mata. Suspek cermin mata hitam. Pemakaian cermin mata yang terlalu besar sehingga cermin mata dan bingkai melekat pada pipi dan menutup sebahagian muka. Nampak? Tak boleh ni kadang kita tak boleh pakai, tak boleh kira, kita ingat spek tak apa-apa lah. Tak boleh spek pun tak boleh. Kalau dia besar, dia sudah melampaui tutup sebahagian pada muka, dah tak boleh. Itu di antara contoh. Kemudian pemakaian sarung tangan yang menutup semua jari, jemari dan tapak tangan wanita dan lelaki tak boleh dia tutup habis jari-jari. Dia kena buka jari jari kena buka. Kalau kita pakai sarung tangan, jari, jemari kena buka. Dia macam kasut lah. Kalau kita pakai sandal selipar, lima jari tu kena jenuh keluar. Kena keluar 5 jari. Kalau satu jari tak nampak pun tak boleh, tak sah. Lima jari kena keluar. Dia nampak dan di depan orang nampak macam tu. 5 jari tu kena keluar. Lah baru boleh
Ini sarung tangan, tengok ya. Bentuk sarung tangan yang boleh. Nampak tu jari-jari pakai sarung tapi jari-jari 5 jari nampak. Boleh. Ya. Belah kanan dulu juga nampak 5 jari, boleh. Masalah muka, nampak pipi dagu tu buka ya. Kemudian dia pakai sarung tangan, hak tapak tangan tu buka, boleh. Nampak tak? Ya. Ni kita punya model ni Ustazah Aisyah Abul nama dia, orang Bagan Serai, baru menikah. Baru ni menikah. Tu dia adalah model ni Sabu Haji ni, sebab dia guru agama di Mekah ya, berkhidmat sebagai guru agama di Mekah. Baik. Dan topi tak boleh lah, topi pula dia pakai topi, dia berpayung kat atas lah. Jadi kalau payung tu dia kena lekat di topi, ambil topi buah di kepala, tak boleh. Pemakaian payung secara menyarung getah alat pelekat masuk di kepala dikira sebagai menyarung dan menutup sebahagian kepala. Begitu juga yang seumpamanya seperti lampu suluh yang digunakan untuk cara menyarung di kepala, tak boleh ya. Cara kaedah pemakaian secara lilitan tali ya, lilitan besar kecil adalah dibenarkan lelaki sahaja. Ini ya. Sebab ada jual payung ni di Mekah, ada jual di Barakah dia kena lekat di kepala, dia jadi lagu sarung masuk kepala, tak boleh. Kemudian selipar, kau tengok selipar tu dia ada nampak 4 jari ya, tak boleh. 4 jari ya. Satu jari tersembunyi, jari kecil, jari kelingking, duduk di dalam. Lagi di bawah ni lagi tak boleh. Kasut dia ni lagi tak boleh. Saja ini yang dibolehkan. Nampak 5 jari selipar kiri kanan, jenis selipar yang atau sandal yang dipakai hendaklah menampakkan kelima-lima hujung anak jari, jemari kaki dan tumit lelaki sahaja. Tumit untuk laki-laki, perempuan boleh pakai macam biasa lah ya. Itu dia antaranya yang dia kira sebagai pakaian yang kita kena faham. Yang lain itu saya dah terang dengan jelas, cuma kita tunjuk gambar-gambar itu sebagai bentuk mentahkikkan lagi, untuk mengukuhkan lagi kepahaman kita supaya kita dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, tidak ada halangan dengan pantangan baik ya. Baik. Jadi tentang dam ya, dam ni bahasa darah, bahasa Arab kata dam, Melayu kata darah, dam ya, dam. Dalam urusan ibadah haji, kalau kita langgar pantang larang, kita kena bayar dah. Ya, sebenarnya kalau kita halusi dia ada 3. Pertama dia panggil fidyah, kedua dia panggil dam, ketiga dia panggil kafarah. Kafarah itu istilah yang betul. Tapi kita tak mau bagi keliru jemaah haji lah, nak bagi senang jemaah haji supaya mereka boleh faham. Kita borong semua kata dam. Dam ni darah sembelih kambing baru panggil. Yang mana dam yang mana kita selesaikan ihram kita itu dengan menyembelih kambing, kita panggil dam sebab dia darah. Jadi ada 3 lah dalam memenuhi tuntutan pantang larang ni, sebagai ganti ataupun sebagai menyempurnakan atau sebagai denda. Dia panggil 3. Pertama kita panggil dam, kedua kita panggil fidyah, ketiga kita panggil kafarah. Itu istilah dia. Baik, 3 lah. Yang kata dam ni yang apabila kita langgar, contohnya kita mengerjakan haji tamattu dan juga haji qiran ya. Orang yang buat haji tamattu dan haji qiran dia kena bayar dam. Dia bukan fidyah, dia bukan kafarah, dia dam. Maknanya kena sembelih kambing. Bila sembelih kambing maknanya melibatkan sembelih darah itu kita panggil dam. Ini bagi orang yang buat haji tamattu dan haji qiran. Kenapa haji tamattu, haji qiran kena bayar dam? Ya, kerana mereka telah melanggar miqat zamani haji, bukan miqat makani. Miqat ada 2 sempadan miqat. Pertama miqat zamani, kedua miqat makani.
Zaman ni zaman masa, sepadan masa. Mikot zaman ini sepadan masa. Dalam setahun hijri, daripada bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, ada masa-masa yang dikhaskan untuk kita berniat haji dan mengerjakan haji. Bukan umrah, haji. Iaitu bermula daripada malam 1 Syawal dan berakhir pada 10 pagi hari raya Zulhijjah, raya haji. Itu dia punya masa yang disebut sebagai masa sempadan untuk berniat mengerjakan haji. Dia untuk haji saja. Jadi itu dia panggil miqat zamani, miqat masa. Jadi masa dia antara Syawal, 1 Syawal hingga 10 Zulhijjah tu, setiap mana-mana jemaah yang nak masuk ke tanah haram, dia berniat haji. Dia kena wajib berniat haji. Dia bukan umrah, dia untuk haji. Umrah sebelumnya, umrah masa-masa lain tu umrah lah. Selain daripada 1 Syawal hingga pagi 10 Zulhijjah tu adalah masa umrah dia panggil. Masa umrah tak apa lah. Tiba-tiba jemaah ni masuk juga. Dalam masa haji itu dia masuk dengan umrah, nampak? Itu satu pelanggaran. Ya, pelanggaran kepada miqat zaman ni, maka dia kena bayar dam. Itu sebabnya orang tamattu, orang qiran, sebab ada umrah dalam tu. Kan orang tamattu dia akan buat umrah dulu, kemudian baru buat haji. Orang qiran pula dia niat sekali dulu. Aku berniat haji dan umrah, masuk umrah dalam tu. Maka dengan kerana tu dia kena berniat, dia kena bayar dam. Maka dikenakan menyembelih kambing seekor. Oleh kerana dia sembelih kambing itu dia panggil dam. Maka dia kena bayar dam. Nama damnya dam tertib wa takdir, nama dia. Dam tertib wa takdir, nama dia. Nama dam tu. Kita tak faham, tak apalah, kita gaduh kan tu. Kita serah dekat guru-guru agama di Mekah. Bila kita dalam gap, kita dah buat haji tamattu, pergi jumpa guru-guru agama adalah ustazah kan, saya nak kena bayar dam pasal saya buat haji tamattu. Dia pakkan nasihat kita apa nak buatlah. Begitu cara dia. Baik. Kedua, satu lagi berkenaan dengan pelanggaran pada perkara-perkara yang berkaitan dengan tubuh badan kita lah. Contohnya pakai minyak wangi, contohnya kita cabut bulu dengan sengaja, mana-mana bulu rambut di badan kita cabut dengan sengaja, ya, maka kita kena bayar dam. Kalau selai 1 cupak di Saudi sekarang, 1 cupak tak silap saya 8 riyal. 1 cupak 8 riyal sekarang lah. Kalau kata 10 pun tak salah, boleh jadi tu lah, boleh jadi lah setelah ni. Kata 1 cupak 10 riyal lah. Maknanya kalau selai bulu kita tercabut, bukan selai bulu kita dicabut, tercabut tak apa. Nampak tak? Tak apa ya. Dicabut, menyabut, mencabut. Contohnya dengan sengaja selai, maka dia punya itu dipanggil fidyah. Dia tak panggil dam sebab dia bukan darah, nampak tak? Dia panggil fidyah. Tapi kita jarang guna istilah tu. Kita borong semua kata dam tu juga. Nak bagi faham sebenarnya bukan dam, dia fidyah, iaitu dengan mengeluarkan 1 cupak bagi 1 helai, 2 cupak 2 helai, kot sekali rentak 3 helai. Kita tarik bulu hidung kita rentak-rentak keluar 3 helai bulu hidung, maka dia kena kambing. Itu balik kepada dam, dia kena bayar kambing. Tu. Tapi kadang-kadang kalau kita fikir pula tak munasabah lah, tak begitu setimpal lah kita kata 3 helai bulu seekor kambing, kata berat, betul lah. Jadi maka tu dam ni dia ringan sikit, dia panggil dam apa nama? Tertib wa takdir. Nama dah. Nampak? Tadi dam tertib wa takdir.
Yang tu tak dapat tidak, kita kena ikut tertib dia betul. Tu, yang ni dia kata apa? Dan tertib takdir ni yang mula kita sebut pasal buat haji tamattu tu dia kena ikut tertib. Mula-mula dia kena sembelih kambing. Dia tak mampu sembelih kambing, dia kena puasa 10 hari. Tak mampu nak keluar duit nak beli kambing, dia kena puasa 10 hari. 3 hari dia kena puasa di Mekah. Ya, 3 hari dia puasa di Mekah. Ya, dia puasa pada 6, 7, 8 Zulhijjah. 6, 7, 8 Zulhijjah, 9 hari Ukuf. Nampak? Lagi 7 hari balik mari ke Kuala Batas ni baru puasa, balik Malaysia lah. Balik mai ke negeri dia baru puasa lagi 7 hari. Itu cerita dia lah. Faham ya? Itu kita panggil dan tertib takdir. Ya, boleh? Baik. Kalau dia tak mampu juga, barulah dia diberikan satu kelonggaran. Tunggulah bila sampai dia ada kelapangan, dia keluar ladang. Itu panggil zimah hatanya. Baik. Yang satu ni, yang masalah rambut tadi ni, contohnya bila keluar selai rambut, dia keluar satu cupak apa nama gandum ataupun nilai harga dengan 10 rial lah. Kalau 2 lai 20, 3 lai kambing. Tapi oleh kerana memandangkan rambut ni taklah sepadannya dengan kambing tu, harganya mahal. Kambing sekarang pun mahal, bukan murah maka syarak bagi ringan, dia panggil dan tertib wa takhir, dia boleh pilih. Yang ni boleh pilih, bukan kita kena ikut tertib. Mula-mula bagi kambing, sembelih kambing sekor. Dia kata payah nak beli kambing sekor, sayang duit. Dia kata boleh beli bila lain. Baik, syarat bagi nombor 2 dekat dia. Nombor 2, dia kena bagi sedekah kepada 6 orang miskin. Seorang dengan 2 cupak. 6 orang 12 cupak. Maknanya kata kalau satu cupak 10 rial, 12 orang 120 rial. Itu ringan sikit pada kambing lah. Kambing berat lah. Kambing mau 600, mau 700. Ni 600. Kemudian nombor 2. Kemudian nombor 3. Ya. Tak mau juga. Jadi kita sayang 120. 120 ni boleh makan 5 hari tu. No? Di Mekah ya. Ambil nombor 3. Boleh puasa 3 hari. Tu pun boleh balik di Malaysia puasa. Tak payah puasa sana. Balik di sini puasa 3 hari turut-turut. Itulah yang disebut sebagai dam tertib wa takhir. Itu dia ambil faham betul lah. Boleh kita buat lah. Boleh lah kita 10. Pukul 10 kita ada semayang jenazah. Kita tangguh dulu pukul 10, kita tangguh sekejap untuk semayang jenazah ya. Pukul 10 insya-Allah. Baik. Kita teruskan sikit lagi. Sudah sabarlah, pukul 10 kita akan buat semayang insya-Allah. Baik. Dan itu dipanggil dam, yang dipanggil tadi sini ada dalam dam tu, dia dalam denda tu dia ada 2. Pertama, kita boleh bayar kambing, atau kita boleh ganti dengan memberikan gandum sebanyak 12 cupak kepada 6 orang miskin. Orang miskin ni nak cari di mana? Nak jaga baik tu, ni Mekah lah. Banyaklah perempuan hitam ni lepas nanti jadi meminta dekah kat kita kan lah. Yang tu pun bayar juga, dan bagi seorang 1000 orang dia main. Nampak ya? Dan kita huluk seorang 1000 orang nak terekam kita macam gagak. Jadi nak bagi senang, saya bagi satu panduan lah. Senang kita bagi kat pekerja-pekerja yang bekerja dalam Masjidil Haram. Boleh ya. Pekerja-pekerja yang bekerja dalam tu pakai uniform, ada uniform hijau, ada uniform biru, ada uniform merah, ada uniform kuning ya. Mereka ni semua orang miskin. Kita bagi mereka lah pelan-pelan jalan tu, pergi seorang bagi cari 12 orang Jadi mereka tak ada hubung kita, dia kerja. Kalau di luar ada hubung lah, duduk dalam tu dia tak ada nampak kesel-sengang kita pun bagi, dia capai. Dia tak kata terima kasih pun, jangan kecil hati Memang dia baru tu
Kita bagi-bagi, dia tengok bukan kita dah. Terima kasih dah. Yang kita nyesel bagi kita. Jangan terlalu lah. Memang dia kena kerja, dia tak boleh terima apa-apa upah, nampak tak? Maka tu dia takut. Bila kita bagi dia tak nampak capai lagu rasuah. Begitu lah. Jadi kita bagi kat depan lah. Itu tip saya beri jalan macam mana kita nak banyak dah. Cari 6 orang, bagilah seorang 20 rial. Dia senang kan? Niat kita ni sebagai fidyah. Kita punya kesalahan tadi. Itu cara yang kata tadi dam lah. Jadi pendek itu yang kedua. Dan yang ketiga kita panggil kafarah. Kafarah ni hanya untuk mereka yang dah batal dia punya puasa. Batal dia punya haji, maaf. Ibadat haji dia batal kerana mereka bersatu suami isteri sebelum ukuf di Arafah. Nampak tak? Sebelum ukuf mereka bersatu, dan dalam ukuf pun tak boleh lagi sehingga mereka tahlul awal. Selagi belum dibuat tahlul awal, kalau bersatu suami isteri ini, maka batal dia punya haji. Habis. Jadi dia orang kena buat apa? Tawaf, umrah, sa'i, umrah, gunting rambut. Dekat tu ya, dia buat. Habis. Tak payah pergi Arafah lah. Kalau berlaku macam tu lah, hanya mereka nasihatkan supaya tawaf umrah dan sa'i umrah serta bergunting rambut. Habis. Selesai. Dan dia orang kena qada dia punya haji. Dua-dua orang, suami isteri, batal puasa. Yang isteri hanya wajib qada, yang suami qada dan menyembelih unta seekor. Hak suami kena sembelih unta, isteri tak payah. Isteri cuma qada haji saja. Yang si laki-laki itu kena qada haji dan juga kena sembelih unta. Nampak tak? Pada tahun yang dia qada lah, bukan nak bayar unta masa tu lah. Balik dulu ke Malaysia. Bila dia nak mari pula pada tahun-tahun akan datang tu, pada tahun yang dia nak datang buat kerja haji qada tu, tahun itulah dia mengeluarkan kafarah, dia panggil, dengan menyembelih unta seekor. Unta lah ni pun dekat 5,000, dekat 6,000 lah di sana ya. Murah lah kalau banding lembu kita lagi mahal di sini. Sana 5,000 dapatlah unta seekor yang boleh buat dam. Itu kita panggil kafarah ya, bagi mereka yang telah binasa merosakkan dia punya haji. Itu kita jaga baik tu lah. Itu sedikit tentang dam. Yang lain-lain itu tak payahlah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada pelanggaran, yang penting kita nak tahu apa perkara-perkara larangan yang dilarang tak boleh buat dalam masa ihram. Itu saja kita perlu tahu. Ya, tak boleh itu, tak boleh ini, itu yang penting kita tahu. Bila kita dah terlanggar mana-mana larangan tadi ini, maka kita pergilah berjumpa dengan guru agama. Tiap-tiap maktab ada seorang ustaz, seorang KT, setiap satu KT bukan maktab. Setiap satu KT ada 5 KT satu maktab lah. Setiap KT ini ada satu guru ustaz, satu ustazah yang berkhidmat untuk dia tackle lebih kurang dalam 400 orang lah. Satu KT kepada Sabang kita pergi jumpa mereka lah, minta nasihat mereka apa kita nak buat, macam mana nak bayar dan apa semua, dia akan nasihati kita lah Jadi kalau kita boleh faham dulu tu, maka jadilah satu urusan yang sangat baik. InsyaAllah kita tangguh dulu, kita nak sembahyang jenazah ya. Silakan di dalam, bawa jenazah ke dalam, silakan.